memulakan perbentangan kami ingin mengenalkan diri kami. Nama saya Akila binti Abdul Jalil, nombor matrik GSM 2022 060781. Nama saya Siti Al-Junaira binti Ibrahim, nombor matrik GSM 2022/060608. Saya Nur Azman bin Marok, nombor matrik GSM 2022 060782. Nama saya Yona Besa Binti Abdul Jalil, nombor matrik GSM 2022 060786. Nama saya Nur Aizah Sabri binti Syed Isman, nombor matrik DSM 2022 070795. Yang pertama, definisi Syiah. Dari segi bahasa, satu kumpulan manusia yang berhimpun dalam sesuatu perkara. Dari sudut istilah, Syiah boleh diterjemahkan kepada mereka yang mendakwa menyokong Saidina Ali. Dalam bentuk kata kerja, Syiah bererti menyokong. Kata kerja ini juga bermaksud menolong dan bergabung. Al-Azhari menyebut Syiah ialah penolong seseorang dan pengikutnya. Dari segi istilah, mereka yang mendakwa penyokong Saidina Ali dan berpegang bahawa iman dan khalifah itu khusus bagi Saidina Ali secara dalil nas dan melalui wasiat Rasulullah SAW, sama ada secara jelas atau sebaliknya. Mereka juga berpegang bahawa imam itu tidak akan beralih tangan kepada selain daripada anak-anak keturunan Saidina Ali. Seterusnya, sejarah Syiah. Imam Syiah atau Syiah bahasa Arab Asy-Syiah adalah cabang Islam terbesar kedua. Kaum Syiah percaya bahawa Nabi Muhammad mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya dan imam setelah dia beberapa kali dalam hidupnya, terutama di Ghadir Rum. Namun sukses Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam dihalangi oleh sebahagian sahabat Nabi di Syakifah kerana pilihan Abu Bakar. Pandangan ini telah bertentangan dengan pandangan Islam Sunni yang pengikutnya percaya bahawa Nabi Muhammad tidak menunjuk seorang pengganti sebelum kematiannya, dan bahawa Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah oleh sekelompok sahabat Nabi di Syakifah dianggap sebagai khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, penyebaran fahaman Syiah. Poin yang pertama, Syiah berpecah daripada Islam menjadi satu firqah. Maksudnya kat sini, pada mulanya Syiah berpecah daripada Islam menjadi satu firqah. Ia berpunca daripada persoalan siasat, iaitu politik. Demikian juga dengan firqah Karwaji. Namun ketika peristiwa kematian Sayyidina Husain bin Ali di Karbala, pengaruh Syiah makin meluas, lalu dikenali sebagai satu fahaman dan mazhab yang telah menyentuh persoalan akidah. Poin yang kedua, pelbagai fahaman dan fatwa ganjil yang diperkenalkan oleh golongan Syiah. Maksudnya kat sini, pelbagai fahaman dan fatwa ganjil yang diperkenalkan oleh golongan Syiah sehingga membawa pada pencegahan dalam masalah pegangan akidah di pelbagai masalah fiqh. Okey, kat sini asalnya mereka ingin mempertahankan ahlu al-bait Rasulullah SAW, namun semangat kecintaan tersebut telah diselewengkan oleh beberapa ideologi sesat yang telah dibawa masuk melalui para munafik. Seterusnya, kesan bahaya mengikut ajaran Syiah. Terdapat beberapa kesan bahaya mengikut ajaran Syiah. Antaranya, Yang pertama, mensyirikkan Allah. ajaran Syiah mengajar pengikutnya untuk mengagungkan imam-imam mereka. Bahkan ada setengahnya menyembah pula imam-imam mereka seperti mereka menyembah Allah. Yang kedua, berdusta ke atas Rasulullah SAW. Sesungguhnya wajib bagi kita umat Islam menyayangi dan mempertahankan Rasulullah SAW dari sebarang tuduhan dan fitnah ke atas baginda. Yang ketiga, memfitnah dan mengutuk sahabat Rasulullah dan isteri baginda. Pengikut Syiah dikatakan sebagai mereka itu adalah suatu kaum yang merancang untuk menghapuskan Nabi namun tidak mampu. Maka akhirnya mereka cela para sahabatnya agar kemudian dikatakan bahawa dia adalah seorang yang jahat. Seterusnya, ajaran yang menyeleweng. Ajaran-ajaran Syiah seperti solat di atas batu Karbala, tidak payah melakukan haji jika melawat kubur Sayyidina Husain di Karbala. Terdapat 7 langkah untuk membenteng diri supaya tidak terpengaruh dengan sesuatu ajaran sesat. Yang pertama, memberi kesempatan kepada akal untuk memahami, atau jangan mudah terikut tanpa berfikir dengan baik. Contohnya, janganlah tergesa-gesa menerima atau menolak sesuatu ajakan.
Berilah kesempatan dan waktu kepada akal untuk memikirkan kebenarannya. Yang kedua, memberi kesempatan kepada hati untuk merasakan. Hati boleh mempertimbangkan benar atau salah. Contohnya, hati juga menjadi salah satu alat yang boleh memberikan pertimbangan kepada kita. Yang ketiga, menimbulkan kesedaran dalam diri bahawa kita bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan. Contohnya, sungguhnya semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang keempat, bertanya kepada orang yang ahli atau pakar dalam bidang tersebut. Contohnya, sekiranya datang suatu ajakan dan kita tidak terlalu memahami sesuatu perkara tersebut, maka kita harus mencari orang yang ahli dalam bidang tersebut. Yang kelima, mengikut kebenaran yang majoriti berdasarkan pandangan ulama yang diterima ramai. Terdapat masih ramai alim ulama yang hidup di keliling kita. Mereka adalah orang-orang yang sentiasa berpegang teguh dengan kebenaran. Yang keenam, bergaul dengan masyarakat. Jangan memisahkan diri dari masyarakat. Contohnya, beberapa pihak sering mengambil kesempatan terhadap individu yang terasing kehidupannya. Yang terakhir pula, berdoa agar dikurniakan hidayah. Contohnya, doa adalah senjata seorang mukmin. Dengan doa yang khusyuk dan ikhlas, moga Allah menuntut langkah kita menuju jalan yang benar dan menjauhkan kita dari kesesatan. Yang terakhir, kesimpulan bagi ajaran Syiah. Pelbagai kebenaran telah didedahkan tentang kajian saintifik ini. Jelas fahaman Syiah ini yang dahulunya berteraskan politik semakin berkembang setelah mempunyai pengikut yang mati di kod. Motif politik semakin menjadi kepercayaan yang dapat kita lihat dengan jelas pada pengikut Syiah ini. Kepesatan ajaran ini sehingga merebak ke Malaysia menjadi iguana yang menakutkan umat Islam kerana bimbang terpengaruh dengannya. Jutemeri kajian ilmiah ini telah dapat membuka minda umat Islam dan dijadikan sebagai langkah berjaga-jaga agar tidak terpengaruh dengan ajaran Syiah. Pendekatan sejarah yang betul dan perbandingan yang dibuat diharapkan dapat membuatkan umat Islam berwaspada terhadap kumpulan Syiah ini. Semoga fakta yang telah disiapkan dalam kajian ilmiah ini dapat digunakan untuk menangani puak Syiah. Sekian daripada kami, kumpulan 3. Terima kasih. Bye-bye.